بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. Aku iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, Alhamdulillah bertemu kita di dalam Unstore Story yang keempat ni, di mana insyaAllah saya akan kongsikan beberapa kisah. Seperti tajuk yang berada di bawah ni adalah Ruqyah. Dan cerita ini juga Amba kabar lalulah, dari mana cerita ni memang agak sedikit berat lah. Sebab beberapa bulan yang lepas Amba ada kongsikan kisah ni di dalam live streaming Facebook. Tapi pada malam tu memang agak teruk lah yang kita terima gangguan pada malam tu, di mana tubuh saya jadi panas. Lepas tu ada suara-suara yang pelik-pelik muncul di dalam live streaming tu, sedangkan pada masa tu saya hanya bercakap seorang diri, tapi ada suara-suara seperti menyebut nama Amba. Kita dengar macam ada orang nangis, lepas tu ada orang ketawa dan macam-macam lagi. Sayangnya video live streaming tu hilang dalam si pandang, sebab bukan dalam si pandang, dia hilang dalam media sosial Facebook ni. Sebab hari tu Facebook Amba kena godam. Jadi semua live streaming pada malam, jadi semua video live streaming pada bulan-bulan yang lepas-lepas tu semua hilang. Jadi sayanglah, sebab kalau ada video live streaming tu, kita boleh tunjukkanlah sedikit footage gangguan ketika kita kongsikan berkenaan dengan Ruqyah. Okey, tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua supporters, tak kira lah daripada Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Zimbabwe, Amerika Latin dan Venezuela. Terima kasih banyak-banyak kerana support video OH walaupun secara penceritaan. Tapi itu sajalah yang kita mampu buat. Seperti yang kita tahu, masih lagi PKP dan kita dibenarkan lagi untuk melakukan aktiviti eksplorasi, dan insyaAllah suatu hari nanti kita akan pasti menjelajah di tempat-tempat yang terbiar. Okey, jadi pada malam ni saya nasihatkan kepada semua yang menonton video ini supaya membuat sedikit persiapan ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi agama Islam lah. Jadi kalau ada yang agama lain yang menonton video ni, anda boleh ikut cara agama masing-masing. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita baca ayat-ayat pendinding diri kita. Sebab Amba takut kalau cerita ni akan memberikan kesan yang tidak baik lah kepada penonton-penonton yang tengok video ni. Amba cerita ni bukan untuk menakut-nakutkan, tapi sekadar untuk kongsikan beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran yang ada dalam cerita ni. Ruqyah, seperti yang kita tahu, Ruqyah ni adalah satu ayat suci Al-Quran untuk membersihkan diri kita dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Macam bukan untuk diri kita sajalah, untuk rumah, untuk tempat kerja dan sebagainya. Cuma kalau nak tahu
lebih lagi berkenaan dengan ruqyah ni, supporter bolehlah menonton video-video ustaz-ustaz ataupun perawat Islam di dalam YouTube. Sebab hamba dok erti sangat nak terang bab-bab ayat suci Al-Quran ni, sebab kita tahulah yang ilmu kita ni doklah tinggi. Lebih arif boleh rujuk pada ustaz-ustaz dan perawat-perawat Islam lah berkenaan dengan kelebihan ruqyah ni. Okey, jadi kita teruskan dengan video Untold Story yang keempat ini berkaitan dengan ayat ruqyah. Nak dijadikan cerita pada waktu tu, adalah seorang sepupu hamba ni, dia mari ke rumah hamba dan dia bermalang di rumah hamba ni lah. Sepupu hamba ni dia dalam darjah 5 dan darjah 6. Kemudian dia adalah sedikit penyakit dan dia juga ada pengalaman diganggu dengan makhluk-makhluk halus ni. Tapi masa tu dia dah sihat, alhamdulillah lah. Jadi pada masa tu tak ada lah jadi apa-apa masalah makan, minum apa semua, duk galak apa semua kan. Jadi sampailah pada jam pukul 12 malam. Masa tu hamba sibuk main dengan PUBG. Masa tu memang orang kata obses dengan PUBG. Lepas tu saya dapat panggilan daripada adik hamba yang duduk di tingkat bawah ni. Jadi dia kabur lah dalam telefon tu, kata, "Bang, boleh tak tolong turun bawah kejap ke bawah? Turun deras sikit ke bawah." Dengan keadaan suara yang agak cemah. Jadi hamba pun macam apa benda pula yang berlaku di bahagian bawah ni dok? Ada orang nak masuk curi ke apa benda. Jadi saya pun turun ke bahagian bawah dan saya melihat sepupu hamba ni berada di bahagian dapur dan dia berdiri tegak dan menghadap ke satu tingkap ni. Masa tu dia nangis ni ada banyak ciri dia. Nangis sedih, nangis kecewa, nangis gembira apa semua. Tapi ini adalah masa tu sepupu hamba dia seperti menangis dalam keadaan ketakutan. Jadi hamba tu tepuk belakang dia dan macam dia pun macam tersedar. Lepas tu hamba tanya dia, "Sebab apa nangis tengah malam buta ni?" Masa tu dia dok kata, dia dok jawab lagi. Dia jah angkat tangan dan dia tunjuk gitu. Dia tunjuk ke bahagian cermin tingkat dapur ni. Dan pada masa tu saya tengok tak ada benda-benda, cuma bahagian belakang rumah hamba ni memang gelap lah, kita tak nampak benda-benda. Lepas tu hamba tanya sekali lagi, "Dok serius apa benda ni? Sebab apa nangis ni tengah-tengah malam ni?" Dia kata di sebalik cermin tu, dia kata dia nampak ada muka orang tua yang marah ke dia. Serius pada masa tu memang hamba dok nampak lah muka orang tu. Cuma hamba nampak seperti ada bayangan pergerakan. Maknanya bahagian tu gelap. Jadi gelap sama gelap, kita boleh nampak lagi lah kalau ada pergerakan tu. Maknanya hamba nampak macam ada satu pergerakan yang menjauhi daripada cermin tu. Macam ke contoh bila kita duduk kat cermin, orang nampak kita, mestilah kita lari dok. Lebih kurang gitu. Dan hamba nampak just bahagian kepala sahaja. Muka-muka hamba tak nampak. Jadi lepas tu pun hamba tanyalah sepupu hamba ni, maknanya dah buat apa pula dia tu marah. Kemudian sepupu hamba tu dia kata benda tu mari ke rumah hamba ni. Allahu a'lam lah, hamba tak tahulah sebab apa, Allahu a'lam. Jadi pada masa tu hamba kata sudahlah kan ni. Sebab hamba tahu yang sepupu hamba ni dia ada masalah juga dengan perkara-perkara makhluk halus ni. Kemudian hamba kata sudahlah kali gini dok. Jadi disebabkan hamba bimbang dengan faktor keselamatan mak hamba, adik hamba, isteri dan anak kecil hamba ni, hamba pun terus naik ke bahagian atas. Hamba gerak isteri hamba, bawa turunlah isteri dan anak duduk di bahagian tekak bawah. Maknanya masa tu kita duduk di ruang tamu ramai-ramai. Sebab hamba fikir tentang faktor keselamatan sebenarnya. Sebab hamba fikir dua, sama ada makhluk halus dengan orang. Maknanya orang takut orang nak curi masuk dalam rumah kita. Sebab kalau kita berpisah, maknanya adik hamba duduk bahagian bawah dengan mak hamba. Jadi kalau perampok tu masuk ke bahagian bawah ni, maknanya yelah adik kita dok. Setakat mana sangatlah yang dia boleh buatnya. Jadi kita berkumpul beramai-ramai. Dan ketika itu mak hamba pun ada tanyalah. Dia kata ke ada gangguan makhluk halus. Jadi pada masa tu kita ada dua option lah, gangguan makhluk halus dengan gangguan orang lah. Tapi lebih pada kita memilih lebih kepada gangguan makhluk halus lah. Sebab yelah maknanya kita berada di situasi
Sebab kita ni berada di yang berada di situasi tersebut, jadi kita faham. Kalau orang kita boleh rasa orang, tapi kalau kita rasa benda lain, jadi benda lain lah. Jadi pada masa tu Mak Amba dia katalah, dia suruh Amba pasang ayat-ayat suci Al-Quran dalam telefon untuk orang kata untuk menghindari lah daripada gangguan-gangguan makhluk halus ni. Jadi Amba pun terus pasang dengan tarik ayat Al-Quran untuk hindari gangguan makhluk halus ni. Dan kemudian terkeluarlah pada video yang pertama ayat Ruqyah. Jadi Amba pun terus pasang ayat Ruqyah tu dengan volume yang sangat tinggi lah. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Okey, lepas pada beberapa minit je Amba pasang video Ruqyah ni, secara tiba-tiba kita terdengar ada nyalakan anjing di tepi rumah Amba. Maknanya Amba dengan keluarga Amba macam kejut lah, sebab dalam kampung Amba ni, daripada Amba kecil sampailah Amba besar, Amba dok pernah dengar lagi nyalakan anjing dalam kampung Amba ni. Apatah lagi nak ada anjing, memang tak ada lah. Jadi pada masa tu, bila nyalakan anjing tu, dia nyalakan anjing ni bukan macam nyalakan biasa, dia macam nyalak macam nak marah. Dia nyalak tu macam nak marah. Tapi jangan keliru. Memang kita dengar nyalakan anjing, tapi nyalakan tu bukanlah berasal daripada anjing yang sebenar. Maknanya bila kita dengar nyalakan tu, kita tahu ni benda lain nyalak ni. Tapi dia macam menyerupai bunyi anjing lah. Bila dah lama-lama kuat, makin kuat ni, kami, maknanya Amba dengan keluarga Amba ni memang pelik lah. Sebab tiba-tiba je ada nyalakan anjing. Jadi pada masa tu Amba dah rasa pelik dah. Cuma orang kata, yelah, tak boleh ambil pok dengan benda-benda gitu. Jadi lepas kita dengar nyalakan anjing ni, inilah yang mengubah persepsi Amba pada malam tersebut. Sebab pada masa tu Amba dok fikir lagi lah, Amba malah nak ambil pok. Bukan makhluk halus ni, memang mungkin anjing aku. Jadi selang beberapa minit lepas nyalakan anjing yang kuat ni, macam dia nak marah ni, lepas tu nyalakan anjing tu dia berubah kedudukan dia. Faham tak? Mula-mula kita dengar di bahagian tingkap ruang tamu rumah Amba ni, kemudian dia beralih tempat seperti mengelilingi rumah Amba. Mula-mula kita dengar dekat tingkap, lepas tu kita dengar pula dekat bilik air, dapur, halaman rumah. Maknanya dia macam pusing. Bunyi anjing tu seolah-olah kita tahu yang bukan anjing yang sedang berlari sambil menyalak. Faham tak? Sebab pada malam tersebut kita dengar nyalakan anjing tu seperti macam bergema, macam nak katakan dia seperti melayang-layang. Suara dia tu macam melayang-layang. Mungkin Amba cerita ni orang tak boleh nak terima, orang kata Amba tipu, mungkin dia kata dok logik kenapa mu cerita ni. Tetapi itu adalah kisah benar yang betul-betul berlaku kepada diri Amba serta dengan keluarga Amba. Amba dok tipu, mak Amba hidup lagi, boleh tanya dengan mak Amba tu. Tapi Amba dok pergi tanya lah dia buat video ni, sebab takut pula malam ni kan. Cuma kalau ada berpeluang berjumpa dengan mak Amba, boleh tanya tentang kejadian pada malam tersebut. Kemudian bila dah kita dengar suara anjing yang macam kita senang kabur, macam terbang lah, maknanya dia mengelilingi rumah Amba. Agak pelik juga sebab jiran rumah Amba ni dekat je dengan rumah Amba ni. Bermakna dok sabar pula kalau jiran Amba dok dengar. Biasanya jiran-jiran Amba ni memang dia jenis orang cakna lah, cakna pada jiran-jiran ni. Kalau ada benda-benda perkara yang berlaku, dia akan cepat-cepat keluar daripada rumah untuk tengok
ataupun untuk bertanya lah, sebab ada perkara-perkara serius yang berlaku ke tak. Jadi pada malam tu, suara nyalokkan anjing yang sangat kuat ni tidak didengari oleh jirang rumah hamba ni. Hamba ada 2 jirang, tapi langsung mereka tidak memberikan respon. Dan esokkannya pula pun dia pun tak tanya, malam apa bunyi bising anjing? Memang tak ada. Jadi lepas pada bunyi anjing yang seperti mengelilingi rumah ni, masa itulah persepsi hamba, maknanya pada malam tu adalah gangguan daripada makhluk halus. Jadi hamba pun agak bimbang jugalah dengan faktor keselamatan keluarga hamba pada malam tersebut. Dan hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil orang kata bergantung kepada ayat suci Al-Quran, ayat ruqyah tersebut. Tapi yang selebihnya kita kena yakin dengan bantuan daripada Allah lah. Kemudian lepas pada beberapa minit kita dengar bunyi nyalokkan anjing tu, makin lama makin sayup, makin lama makin jauh. Okey, lepas pada nyalokkan anjing tu, kita ingat lega lah sampai situ saja dah. Rupa-rupanya dang lagi kita nak bertenang, kita dengar daripada halus tu, kita dengar seperti ada suara orang menangis. Mula-mula orang lain tak perasan lagi. Cuma hamba dengar macam macam ada suara je kat dekat tu dah. Jadi pada masa tu pun hamba orang kata fokus lah dengan apa yang hamba dengar pada malam tersebut. Jadi bila makin lama makin kuat kita dengar macam orang nangis ni. Cuma hamba dak lepas mulut dan hamba dak kabur lah, hamba just buat senyap aje. Jadi pada masa tu pula antara keluarga hamba ni dia kata, dengar tak? Jadi bila dah orang bagi hint gitu, jadi kita pun syarat diam je lah. Maknanya semua orang dengar juga pada malam tersebut. Hamba dan keluarga hamba dengar seperti ada suara orang perempuan menangis di bahagian tingkap tersebut. Maknanya yang pertama tadi tingkap tu nyalokkan anjing, yang kedua kita dengar suara perempuan menangis di bahagian tingkap. Makin lama makin kuat. Dan pada masa tu dok logik lah kalau ada orang puang tiba-tiba mari rumah kita nak nangis tengah-tengah malam buta. Memang dok logik. Bermakna itu adalah gangguan daripada makhluk halus. Dan kejadian yang kedua ni, yang kita dengar macam orang puang nangis dekat bahagian tingkap ni, kejadian tu hampir sama dengan nyalokkan anjing tu. Bermakna dia mengelilingi rumah hamba dengan keadaan mungkin dia terbang kot, sebab kita dengar benda tu macam melayang-layang, suara tangisan dia tu melayang-layang sambil mengelilingi rumah hamba. Ini memang agak menakutkan lah, sebab kalau hamba seorang dengar ni, kita boleh kata benda tu mungkin hamba halusinasi. Tapi semua orang dengar, maknanya apa yang berlaku pada malam itu memang betul. Itu adalah gangguan daripada makhluk halus. Okey, lepas pada lama tu kita dengar dia pusing. Lepas tu tiba-tiba kita dok dengar tangisan orang nangis ni. Maknanya masa tu kita kumpul, kita duduk dekat-dekat dah, takut juga boh. Sampai mama yang benda gini dah. Lepas tu kita pun bila duduk kumpul mama dan kita just pasang ayat ruqyah ni, sekali lagi kita menerima gangguan di mana adik dan saya sendiri terdengar seperti ada bunyi cakorang di bahagian cermin tingkap tersebut. Kita dapat dengar yang sangat jelas. Maknanya cakorang dia tu kita boleh tahu yang kuku dia tu memang sangat panjang. Agak terkilang sebab pada malam tu saya dah terlintah untuk membuat rakaman video tersebut. Tapi apa yang berceritakan ni adalah perkara yang sudah lama berlaku, 5 dan 6 tahun yang lepas. Maknanya masa tu kita dok terlibat lagi dengan bidang-bidang aktiviti eksplorasi dengan YouTube ni. Jadi kalau malam tu
hamba terlintas untuk membuat rakaman, sudah pasti penceritaan Untold Story yang keempat ni mempunyai bukti-bukti footage apa yang hamba ceritakan ni. Tapi tak apalah, sekadar kita kongsikan pengalaman ni, bermakna terpulanglah kepada anda untuk percaya ataupun tidak, itu anda nilaikanlah sendiri. Jadi lepas bunyi cakaran tu dok lama mana pun, mungkin dalam 3 ataupun 4 kali cakaran di bahagian tempat yang sama juga. Kemudian dia makin lama makin tak dok lah, mungkin tak dok, dan kita bolehlah bertenang. Okey, maknanya kita ingat sampai situ je dok, gangguan apa yang berlaku pada malam tersebut. Okey, maknanya pada hampir waktu subuh, sambil ayat ruqyah tu yang masih lagi dipasang, ni hamba kata agak menakutkan lah apa benda yang berlaku ni. Sebab masa tu semua dah orang dah tidur, mak hamba tidur, isteri hamba tidur, cuma hamba dengan adik hamba je lah yang memang dah tidur lagi pada waktu tu. Sebab orang kata kita nak jaga keluarga kita tau. Kali ni kita terdengar seperti ada orang berjalan di bahagian halaman rumah hamba, ke hulu ke hilir, di tempat yang sama. Maknanya dia jalan gini, dia patah balik, dia jalan gini, dia patah balik. Kita dengar orang jalan tu sebab kita tahu yang lokasi yang kita dengar jalan tu adalah pasir. Kalau orang pijak pasir kerana tak bunyi dia. Lebih kurang gitulah apa yang kita dengar pada malam tersebut. Cuma hamba dengan adik hamba tidak mengambil langkah untuk orang kata nak pergi ngetar. Sebab atas faktor keselamatan tu lah. Maknanya tak apalah kalau ada orang nak jalan ke, ada orang nak buat apa benda ke apa semua ke, itu lantak dia lah. Tapi agak menakutkan lah pada masa tu. Sebab kita takut orang. Kita takut orang nak masuk merompok rumah kita ke, takut orang nak orang kata apa ni, macam yelah, kita takut lah ada perkara-perkara yang dok diingini berlaku atas perbuatan manusia. Maknanya daripada hantu dengan manusia ni, kita takut hantu lagi. Salah, kita takut manusia lagi. Sebab manusia ni macam-macam dia boleh buat. Kalau dia berada di luar kewarasan dia, apa-apa benda pun boleh berlaku. Maknanya kita dengar gitu je lah, dengar jalan. Cuma tak ada lah bunyi gangguan ketukan pintu ke apa semua, memang tak ada. Dan keesokannya hamba cuba mencari jawapan. Sebab hamba ni memang suka mengkaji sesuatu benda yang hamba nak tahu jawapan dia. Lepas pada hamba kaji berkenaan dengan surah ataupun ayat ruqyah ni, rupanya memang masa tu lah barulah hamba tahu, ayat ni digunakan kebanyakan perawat-perawat Islam untuk mengubati pesakit-pesakit yang ada gangguan makhluk haluh. Maknanya bukan untuk gangguan makhluk haluh daripada tubuh kita saja, bermakna ia juga boleh digunakan untuk orang kata membersihkan rumah ataupun tempat-tempat yang kita nak duduk. Ruqyah ni boleh menghalau aura-aura yang negatif yang berada di sesuatu kawasan tersebut. Tapi kalau supporter nak lebih faham dengan ayat ruqyah ni, memang boleh tengoklah video-video yang ada dekat YouTube. Sebab masa tu mungkin penjelasannya lebih teliti lah. Sebab yelah, hamba ni bukannya ustaz, bukannya perawat Islam tak. Cuma kita boleh cover sikit-sikit gitu je lah. Kalau nak lebih faham lagi, boleh tanya ustaz-ustaz ataupun perawat Islam. Dan hamba nak ambil kesempatan juga untuk memberikan sedikit, orang kata bukanlah sedikit nasihat, cuma kata-kata je lah. Sebab hamba nak bagi nasihat kepada supporter ni, siapalah hamba tak. Cuma hamba nak sampaikan lah apa yang disampaikan oleh perawat Islam dan ustaz-ustaz lah, di mana
mereka kalau boleh bukanlah melarang, cuma elokkan membaca ataupun membuka ayat ruqyah di dalam kereta ketika kita sedang memandu. Sebab mereka bimbang berlaku perkara-perkara yang boleh memudaratkan seseorang. Maknanya mungkin ada kisah-kisah yang pernah berlaku, buka ayat ruqyah dalam kereta dan terima sedikit gangguan dan mengakibatkan kemalangan yang berlaku. Dan kepada semua juga, saya nak sharekan sedikit video ni, di mana pada malam tersebut rakan saya, juga salah seorang ustaz dan perawat Islam yang membicarakan berkenaan dengan surah ataupun ayat ruqyah ni. Jadi pada masa kita sembang-sembang berkenaan dengan ayat ruqyah ni, secara tiba-tiba kita terdengar ada suatu suara seperti mengilai. Itu yang kadang-kadang kan, pertama sekali saya nasihatkan mana-mana lah orang kan, apa-apa pergi mana-mana pun, yelah atur kursi mana tak kuat tu jangan bantai dulu atur kursi. Kuat tu jangan bantai dulu atur kursi. Jadi mungkin dah ramai yang tengok video yang Amber post pada video-video yang lepas. Jadi pada masa tu kita memang tengah sembang berkenaan dengan ayat ruqyah ni, dan kemudian kita terdengar seperti ada ngilayang sesuatu daripada atas pokok. Jadi kepada semua, kepada anda yang menonton video ini, Amber dok kata jangan buka ayat ruqyah dalam rumah. Cuma Amber nak berikan sedikit kata-kata di mana nak buka boleh pastikan anda tidak berkeseorangan. Pastikan ada keluarga, ada suami, isteri ataupun ahli keluarga, ada adik-beradik yang lain. Sebab kalau jadi apa-apa, maknanya kita dapat backup daripada keluarga kita. Maknanya kalau duduk seorang diri, kalau boleh jangan pasang lah. Orang kata dok jadi dok apa, tapi kalau jadi nak buat apa? Itu yang kita bimbang sebenarnya. Tapi semuanya keputusan tu terpulang kepada diri anda. Maknanya kita ni just cerita saja. Dan ini dan sedikit pengajaran yang boleh kita ambil dalam video ni adalah, kalau boleh kita kenalah ambil tahu cakna tentang doa-doa untuk kita mengusir dan menjauhkan diri daripada makhluk-makhluk halus ni. Ada banyak doa-doanya, dan di antaranya adalah yang saya tengok daripada Ustaz Azhar Idrus adalah ayat al-anuka bila'natillah. Kalau kita jumpa dengan benda-benda gitu, maknanya anda boleh praktikkan dengan ayat tersebut, dan insyaAllah saya juga mengamalkan ayat tersebut ketika melakukan aktiviti eksplorasi. Dan sekali lagi Amber nak tekankan, kalau anda membawa kereta pada waktu malam, janganlah pasang, kalau boleh elokkanlah memasang ayat ruqyah, kecuali anda ada kekuatan anda sendiri. InsyaAllah semuanya selamat. Okey, apa yang bercerita ni janganlah orang kata menimbulkan perasaan takut. Cuma Amber nak khabar lah, sebab semua yang berlaku ni adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila benda tu berlaku, ada sebab-sebabnya yang kita kena cari. Kenapa benda tu berlaku, dan insyaAllah perkara tu tidak akan menjadi sia-sia. Okey, jadi kepada anda semua, setakat ini sajalah penceritaan berkenaan dengan Untold Story yang keempat berkenaan dengan ayat ruqyah. Terima kasih kepada semua penonton kerana sudi menonton video ni daripada awal sampai akhir, dan minta maaf lah kalau penceritaan kali ini tidak memberikan kepuasan kepada diri anda. Tapi percayalah, kerana Amber sudah cuba sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik di musim PKP ni. Jadi sama-samalah kita doakan kepada para frontliner supaya terus diberikan kekuatan, dan semoga virus COVID-19 ini terus lenyap dari muka bumi. Kita kagum kepada orang yang hebat kerana kita masih lagi belum kenal yang maha hebat. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.